Baiklah, saya akan terangkan tentang ciri-ciri dan fungsi bagi kedua alat saksofon dan juga klarinet. Okey, kita tengok kepada ciri-ciri alat saksofon ni adalah diperbuat daripada tembaga dan dimainkan dengan congor tunggal. Yang kedua, mempunyai lubang dalam instrumen dan pemain ditutup dengan menggunakan sistem mekanisme utama. Dan yang ketiga, bentuknya seperti kon yang bengkok, berbentuk huruf J dan terdapat kekunci untuk bermain dengan jari-jari, sementara bahagian hujungnya terdapat tempat untuk meniup. Fungsinya adalah digunakan untuk jazz, muzik popular, muzik angin dan juga digunakan untuk muzik orkestra. Saksofon digunakan sebagai alat muzik solo dan melodi ataupun sebagai anggota A dalam bahagian tanduk beberapa gaya rock and roll dan muzik popular. Yang ketiga, saksofon juga telah digunakan dalam muzik opera dan paduan suara. Okey, seterusnya ciri bagi klarinet. Digunakan untuk jazz, muzik popular, muzik angin dan juga digunakan untuk muzik orkestra. Yang kedua, klarinet mempunyai jangkauan nada yang paling besar dari kayu angin biasa. Dan seterusnya, badan klarinet mempunyai banyak lubang dan butak untuk menghasilkan dan menyesuaikan nada. Seterusnya, fungsi bagi alat klarinet ini adalah digunakan dalam repertoire klasik seperti kumpulan konsert, band ketenteraan, band marching, klezmer, jazz dan gaya lain. Dan jenis basset clarinet dan bass clarinet yang paling sering digunakan kerana keduanya selalu hadir dalam sebuah orkestra. Trumpet ialah instrumen beras yang digunakan terutamanya dalam muzik klasik dan juga muzik jazz. Trumpet moden ini diperbuat daripada brass iaitu copper dan juga zinc. Trumpet ini mempunyai 3 injap dan boleh memainkan 45 not yang berbeza dengan memanipulasi injap tersebut. Trumpet ini adalah instrumen utama dalam jazz awal dan ia adalah alat solo yang mengeluarkan bunyi yang paling kuat. Oleh itu, trumpet ini adalah instrumen utama dalam kumpulan. Sekarang saya akan menerangkan ciri dan fungsi vibraphone. Vibraphone adalah alat muzik dalam subfamili idiophone dari keluarga perkusi. Ia terdiri daripada logam yang diselaraskan dan biasanya dimainkan dengan menggunakan 2 atau 4 mallets. Fungsi awal vibraphone adalah sebagai alat perkusi tambahan bagi orkestra vaudeville. Pada tahun 1930-an, ini digunakan sebagai alat muzik jazz. Pada tahun 2020, ianya tetap digunakan sebagai instrumen jazz dan ditetapkan sebagai alat perkusi papan kekunci utama yang sering digunakan dalam persembahan solo, ensemble dan dalam komposisi orkestra moden. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada ciri dan fungsi violin dan gitar dalam muzik jazz. Baiklah, violin merupakan alat idiophone yang berfungsi sebagai satu improvisasi dalam muzik jazz bagi bahagian-bahagian ataupun melodi yang dimainkan secara solo. Seterusnya, gitar iaitu elektrik gitar yang digunakan dalam muzik jazz merupakan satu alat idiophone yang digunakan sebagai satu accompaniment kepada chord-chord yang dimainkan di dalam muzik jazz. Hai guys, jadi saya akan sambung menerangkan tentang ciri dan juga fungsi alat muzik yang terdapat dalam jazz iaitu piano dan juga trombon. Okey, piano ni di bawah klasifikasi Safon Foster merupakan kategori chordophone sebab dia boleh memainkan melodi dan juga harmoni serta dia boleh memainkan nota tunggal dan chord. Okey, kita akan tengok contoh video yang pianis yang memainkan piano dalam muzik jazz. Jom. Seterusnya ialah alat muzik trombon. Okey. Kebanyakan trombon berbentuk silinder dengan tiup yang dibengkok supaya menjadi bentuk S yang panjang. Macam kita tengok macam pemain macam perempuan yang tengah main trombon. Okey, jadi pemain trombon dikenali sebagai trombon ataupun trombonis. Okey. Biasanya semasa memainkan muzik jazz, lebih disukai untuk pemain trombon ni dia lebih suka memainkan pada lubang kecil atau sederhana trombon tenor sebab dia memberikan suara yang paling terang dan
lebih selesa untuk bermain dengan jangka masa yang lama lah. Biasa music jazz kan macam lama, jadi mereka lebih suka untuk mainkan dia pada lubang kecil atau sederhana. Trombon, tenor. Okay. Contoh trombon lah. Sebenarnya terdapat juga pelbagai teknik yang trombonis aplikasikan sewaktu dalam music jazz ni. Contohnya menggeram, meraup, jatuh, bergelombang lidah, multifonik dan juga banyak lagi. Okay. Jadi trombon ni di bawah klasifikasi Saxophone Boston, dia di bawah kategori aerophone sebab dia memerlukan angin untuk menghasilkan bila tiup tu, angin tu akan menghasilkan bunyi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai drum dalam muzik jazz. Okey, mereka akan menggunakan satu set lengkap drum dalam muzik jazz ni. Okey, satu set lengkap drum ni terdiri daripada yang pertama ialah bass drum, kemudian snare drum, seterusnya ialah tom 1 and tom 2, seterusnya ialah cymbal. Okey, cymbal ni ada hi-hat, right cymbal, crash cymbal, Chinese cymbal, splash cymbal dan effect cymbal. Okey, kemudian fungsi ataupun peranan drum ni dalam muzik jazz ialah berperanan untuk membezakan jenis rhythm ataupun ritma dari hi-hat ataupun bunyi cymbal saat kata apabila swing dalam muzik jazz tu disebutkan. Okey, seterusnya ialah saya juga akan menerangkan mengenai sejarah drum ni dalam muzik jazz. Okey, seperti umum diketahui, pada tahun 1890 ini merupakan tahun di mana era muzik jazz ni diperkenalkan. Okey, pada waktu ini mereka memerlukan dua drummer dalam satu band. Okey, seorang akan memainkan bass drum dan seorang lagi akan memainkan snare drum. Okey, kemudian pada tahun 1920 mereka tukar. Mereka hanya berfokuskan kepada satu drum dan berfokuskan kepada teknik ataupun skill memainkan drum tu. Okey, kemudian pada tahun 1930, okey, ramai orang kata 1930 ni ialah tahun di mana pengakhiran muzik jazz. Okey, pada tahun ini dua orang drummer yang terkemuka telah memperkenalkan satu teknik drum yang lebih berstruktur, iaitu dikenali sebagai bebop. Okey, setakat itu je lah yang saya akan kongsikan. Terima kasih.